Kita ke negeri di bawah bayu. Antara fokus hari ini, masyarakat Islam perlu contohi dan jadikan rujukan 4 sifat terpuji Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Perincian kita langsung bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Baik, sahih. Masyarakat Islam diingatkan sentiasa mencontohi sifat terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah ketika bergelar pemimpin Islam semasa zamannya. Ia berdasarkan 4 sifat wajib iaitu sidik yang bermaksud benar, amanah, tabligh dan fatanah. Timbalan yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah Datuk Ustaz Haji Malai Ali Malai Ahmad berkata, setiap individu dituntut untuk menterjemahkan sifat terpuji itu dalam kehidupan harian. Beliau menyatakan demikian ketika menjadi panel Forum Perdana Ehwal Islam pada program komuniti PDRM bersama masyarakat daerah Papar bersempena sambutan Maulidur Rasul. Forum bertajuk Rasulullah Khalifah Terunggul ini turut menampilkan pegawai tadbir agama Jahin Sipitang dan DSP Ku Azam Ku Abdullah sebagai panel forum, manakala Ustaz Muhammad Fuad Johari sebagai moderator. Kira-kira 500 anggota polis daerah Papar dan masyarakat setempat hadir mengimarahkan forum perdana ehwal Islam ini yang turut diserikan dengan persembahan qasidah. Program Sentuhan Agro Madani Peringkat Negeri Sabah yang akan melabuhkan tirainya hari ini mendapat sambutan amat menggalakkan daripada seluruh lapisan masyarakat. Penganjuran julung kali diadakan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu dilihat sebagai program berimpak tinggi untuk membantu meningkatkan pendapatan golongan peladang dan petani. Selain beras, pelbagai hasil pertanian dan perikanan serta industri asas tani turut dijual oleh usahawan Lembaga Pertubuhan Peladang dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Kita sebagai ahli peladang dan juga pengeluar makanan, kita memang menyokong sentiasa supaya program seperti ini yang dianjur oleh Lembaga Pertubuhan Peladang bersama dengan Kementerian Pertanian, kita akan bantu supaya semua rakyat di Malaysia ini dapat bekalan yang sepatutnya. Satu program yang cukup bagus kerana ini merupakan satu usaha yang dapat meringankan beban rakyat, dan yang paling menarik pada hari ini apabila Kementerian Pertanian telah menganugerahkan 24 jentera dan juga jentuai kepada Pertubuhan Peladang Negeri Sabah. Selain jualan produk hasil pertanian dan peladangan, program ini juga menyaksikan penyerahan bantuan dan geran serta majlis menandatangani memorandum persefahaman yang memberi manfaat kepada lebih 7,000 orang komuniti peladang, nelayan dan usahawan di Sabah. Antaranya penyerahan jentera kepada Lembaga Pertubuhan Peladang, penyampaian bantuan allowance sara hidup nelayan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, penyampaian pemerkasan usahawan peladang dan penyerahan lori kepada Pertubuhan Peladang kawasan Lahadatu. Jabatan Pendidikan Negeri menyasarkan grade purata nasional GPN bagi peperiksaan SPM 2023 4.99. Sehubungan itu, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan dan Perancangan Jabatan Pendidikan Negeri Muhammad Zaini Yanin mahu warga pendidik dan ibu bapa memainkan peranan penting untuk memastikan sasaran itu tercapai. Dalam peperiksaan SPM 2022, pencapaian JPN adalah lebih baik iaitu 5.22 berbanding 5.35 pada tahun 2021. Muhammad Zaini menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Majlis Jasa Mudi Kenang peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Tambunan 2022 di Keningau. Sempena majlis ini, Pius Tahir Rudsa dan Markus Sakia diumumkan tokoh guru bagi tahun 2023. Majlis Pimpinan Keadilan Negeri MPN Sabah mahu peruntukan lebih besar diagihkan kepada Sabah bagi melaksana projek perumahan rakyat. Pengerusinya Datuk Dr. Sangkar Asam berkata ia kerana keadaan geografi negeri ini selain kesukaran perhubungan di kawasan pedalaman yang menyebabkan peningkatan kos pengangkutan. Dalam Belanjawan 2024 baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan memperuntukkan 2.47 bilion ringgit bagi melaksana projek perumahan rakyat tahun depan. Rasionalnya kenapa? Disebabkan oleh kawasan Sabah ini adalah kawasan yang amat besar dan serawak. Kemudian
kebanyakan peruntukan ataupun pembangunan yang dilaksanakan sekarang ialah berada di kawasan pedalaman. Dan di kawasan pedalaman ini memerlukan kos pengangkutan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Tambah Datuk Dr. Sangkar, usaha itu dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di negeri ini, khususnya di pedalaman, sekaligus merealisasikan hasrat kerajaan untuk menoktakan kemiskinan tegar. Kimberly Mira Terence muncul juara bintang Sandakan FM 2023 sekaligus membawa pulang wang tunai RM5,000, trofi dan hadiah iringan dengan nilai keseluruhan RM7,600. Kimberly yang membawa lagu Masih Aku Cinta dalam pusingan solo dan Haram bagi pusingan battle turut merangkul kategori persembahan terbaik dan vokal terbaik. Ketika ditemui, beliau bersyukur dengan kemenangannya dan mahu meneruskan pencapaiannya ke peringkat yang lebih tinggi. Saya memang tidak expect lah sebab kalau kita tengok persembahan yang lain pun memang sangat power, tapi syukur rezeki dari Tuhan, saya sangat bersyukur. Naib juara dimenangi Ahmad Ashraf Naim Abdul Latif yang membawa pulang wang tunai RM3,000, trofi dan hadiah iringan. Manakala tempat ketiga dimenangi Wences Junior yang turut memenangi peserta paling popular. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Timbalan Pengerusi Jetama Water Sundaran Berhad, Datuk Johari Haji Janan. Saya rasa amat bersyukur. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Mas Liam binti Zaitun dan Abdul Latif bin Gulam, kerana mereka lah sebenarnya juara yang sebenar-benarnya dalam hidup saya. Pada masa akan datang, saya ingin give back kepada masyarakat sebab mereka banyak menyokong program ini dan mungkin lepas ini ingin mengeluarkan lagu sendiri. Tahniah diucapkan kepada para pemenang, Kimberly, kita punya juara, Ashraf Naim, Naib juara dan juga Wences Junior, tempat yang ketiga dan juga semua yang terlibat. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Jetama Water Sendirian Berhad Datuk Johari Janan ketika ditemui menyifatkan penganjuran bintang Sandakan FM 2023 mampu mengetengahkan aktiviti seni yang memberi impak positif terhadap pembangunan industri seni di negeri ini. Jelas beliau, pertandingan tersebut menjadi landasan kepada RTM untuk melahirkan bakat seni yang akan menjulang nama negeri di peringkat yang lebih tinggi. Datuk Johari Janan berkata aktiviti hiburan yang sihat boleh menjadi wadah pembimbing kepada generasi muda agar tidak terjerumus dengan gejala yang tidak sihat dan pihak Jetama juga sentiasa menyokong dan bersama-sama dalam penganjuran pertandingan ini. RTM tidak jauh ketinggalan dengan mana-mana stesen TV kerana RTM ini adalah teman setia kita. Kerana di Sabah ini daripada hitam putih saya melihat RTM ini. Sampailah sekarang saya merasa bangga kerana RTM ini masih diminati nombor 1 di negara kita Malaysia. Timbalan Pengarah Program Rancangan Radio RTM, Nur Fadzila Hashim ketika ditemui memuji usaha Sandakan FM menganjurkan pertandingan ini. Ini satu usaha yang bagus supaya RTM itu sentiasa dekat dengan pendengar, dengan masyarakat dan RTM itu tidak akan dilupakan, sentiasa diingat, relevan hingga kini dan ia akan terus menjadi teman setia anda. Pertandingan ini juga memperlihatkan inisiatif stesen negeri melaksana program radio bervisual yang bukan hanya dapat ditonton melalui saluran TV, malah di media sosial. Seramai 70 pesilat dini dan remaja sekitar daerah Beaufort termasuk 45 pesilat jemputan dari Labuan dan 20 dari Sarawak menjayakan perlawanan uji cuba Sukan Sabah Pencak Silat yang berlangsung di Beaufort. Pertandingan tersebut dianjurkan Persatuan Seni Silat Pesaka PSS daerah Beaufort dengan kerjasama pejabat Kementerian Belia dan Sukan Bahagian Pedalaman Bawah. Pertandingan ini menyaksikan 7 pesilat yang akan mewakili Beaufort dan membakut pada kejohanan Sukan Sabah pada Disember depan beradu tenaga untuk menguji tahap ketangkasan menghadapi kejohanan itu kelak. Turut diadakan persembahan pencak silat daripada Persatuan Pesilat Perguruan Bunga Boyan Lawas Sarawak dan Persatuan Seni Silat Cengkam Harimau Gaib Wilayah Persekutuan Labuan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram ketika ditemui selepas merasmikan pertandingan ini berkata, program seumpama ini perlu diberi sokongan.
Jelasnya ia bukan sahaja usaha memartabatkan seni bela diri silat tetapi juga membantu mengekang golongan muda daripada terjebak dengan kegiatan tidak berfaedah. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Saya Anisya Daulas kembali bersama Sahi untuk perkembangan selanjutnya. Sahi. Baik, Anne, terima kasih.